Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua kepada kuliah duha kita pada hari ini. Kita akan bersambung dengan buku kita iaitu Wanita Dambaan Syurga, iaitu pada muka surat yang ke-100 insya-Allah. Jadi pada minggu lepas. La ilaha illallah. Ulang. Need to stop. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersambung lagi dengan kuliah duha pada setiap hari Selasa, iaitu dengan kitab Wanita Dambaan Syurga, di mana kita akan membincangkan tentang hal-hal ataupun isu-isu yang berkaitan dengan wanita. Dan Alhamdulillah, kita kini sudah berada pada bab yang kelima dan kita sekarang sedang berbincang tentang hal ehwal yang berkaitan dengan darah wanita. Dan kini kita bersambung kembali dengan topik kita, iaitu berkenaan dengan darah wanita yang keluar sewaktu mereka di dalam keadaan nifas. Maka minggu lepas kita dah menceritakan tentang bagaimanakah jenis-jenis darah yang keluar sewaktu dalam keadaan wanita melahirkan, dalam proses melahirkan dan selepas melahirkan. Dan kini kita sedang berbincang tentang beberapa isu-isu berbangkit. Beberapa isu-isu berbangkit setelah wanita itu melahirkan anak ataupun mungkin dalam proses sebelum kelahiran itu berlaku. Jadi Alhamdulillah, kita akan bersambung. Saya akan kongsikan slide yang ringkas di sini insya-Allah. Okey, baik. Di sini kita merujuk kepada buku Wanita Dambaan Syurga pada muka surat yang ke-100. Muka surat yang ke-100. Maka di sini penulis sedang membincangkan tentang bagaimana di dalam situasi apabila wanita itu di dalam keadaan proses kelahiran. Okay, baik. Jadi mungkin di sini ada beberapa persoalan di mana kita sudah faham tentang darah nifas, dan kita juga sudah faham tentang bagaimana untuk kita pelaksanaan untuk wiladah. Okay. Namun di dalam keadaan tertentu yang melibatkan seseorang wanita itu untuk harus mengetahui apakah cara untuk penyelesaian tersebut. Contohnya, di sini diberikan satu pertanyaan, bagaimana dengan wanita yang sedang mengalami kontraksi? Ini adalah waktu kita nak proses melahirkan. Jadi adakah perlu untuk wanita tersebut masih perlu untuk beliau menunaikan solat? Dan juga seandainya ia berlaku pada bulan Ramadan, maka adakah wanita tersebut harus berpuasa? Okay, baik. Jadi kontraksi ini secara umum yang kita faham itu adalah sesuatu proses yang berlaku sewaktu ingin melahirkan anak.
Ya, di sini anaknya masih belum dilahirkan lagi, betul tak? Masih dalam proses ingin melahirkan. Jadi mungkin ada pertanyaan, adakah saya dah dikira sebagai seorang yang di dalam dalam keadaan hadas besar, jadi tak perlu untuk saya solat lagi, sebab saya dah nampak tanda-tanda darah dan sebagainya, ataupun saya sedang sakit, sangat-sangat sakit, jadi perlu ke saya untuk solat? Okey. Jadi di sini dibincangkan bahawa apabila seseorang wanita itu mengalami kontraksi, maka masih lagi diwajibkan untuk wanita tersebut untuk meneruskan solat, dan juga puasa. Jadi seandainya pada ketika itu sedang dalam bulan Ramadan, ataupun wanita tersebut sedang membayar puasanya, jadi kewajipan itu harus diteruskan. Ini harus difahamkan. Namun jikalau contohnya dalam keadaan yang kesakitan sangat, kita tahu kadang waktu kontraksi ada beberapa fasa yang mungkin masih lagi boleh berdiri, kan? Dia mungkin lagi masih boleh bergerak ke sana kemari. Jadi bila rasa keadaan tu masih mampu untuk solat, maka solatlah semampunya. Dia tak semestinya ni kena solat berdiri ni. Tidak. Tidak semestinya. Haruslah solat mengikut kemampuan. Jadi contoh pada ketika itu kita nak bongkok, nak buat rukuk pun dah tak boleh. Maka kita ambil yang mudah, buat yang semampunya, iaitu menggunakan kerusi ataupun yang sebagainya. Mana-mana yang mudah, selagi mana ibadah salat itu tidak ditinggalkan. Namun berbeza juga dengan puasa. Seandainya dalam keadaan itu wanita itu sedang berpuasa, maka dia tak larat langsung sebab waktu sedang menghadapi kontraksi yang kuat, maka diberikan sedikit kelonggaran untuk tidak berpuasa, namun harus digantikan puasa tersebut. Ini seandainya puasa wajib. Namun sekiranya ia hanyalah puasa sunat, maka tak apa, boleh saja untuk meninggalkan puasa tersebut kerana ada keutamaan lain yang harus diutamakan. Sekarang ini pula kita lihat kepada satu perkara lain yang timbul sewaktu dalam proses melahirkan, iaitu kadang-kala kita wanita ini salah satu tanda-tanda untuk kita bersalin, ada kalanya ada nampak seolah-olah ada lendir, yang bercampur dengan darah. Jadi adakah lendir ini sudah masuk tandanya kita boleh tinggalkan solat ataupun sebagainya? Jadi apakah perbincangan di dalam buku ini? Jadi bolehkah kita masih teruskan, diwajibkan untuk solat seandainya kita nampak ada lendir bercampur darah di dalam celana kita? Jadi di sini hukumnya adalah solat dan puasa perlu terus untuk kita laksanakan. Dia macam seolah-olah darah yang diambil sebagai hukum darah istihadah, darah yang kotor yang keluar. Sebab kalau kita lihat kepada perbahasan secara saintifiknya, dia panjang sikit lah kan, saintifiknya tu darah tersebut, kalau dalam buku ni dia kata dia keluar berpunca daripada terbukanya saluran pangkal rahim dan juga pemisahan kantung tembuni bayi dari dinding rahim sebahagian bawah, dan darah ini akan bercampur lendir yang juga dihasilkan oleh kelenjar di bahagian pangkal rahim dan ia diistilah sebagai darah fasad. Jadi di sini dia bukanlah, kadang-kadang takut orang salah anggap, dia kata darah ni darah haid. Takut cakap darah haid ke darah apa kan. Jadi secara simpelnya kita nak faham di sini, kita ambil hukum sebagai darah fasad ataupun darah kotor. Jadi kalau darah kotor tu keluar, cara kita nak membersihkan hanyalah dengan kita bersihkan. Maknanya kita pastikan bahawa pakaian kita tidak ada lagi darah tersebut yang melekat, sudah hilang warnanya, sudah hilang baunya. Kemudian kita teruskan salat seperti biasa. Dan begitulah hariannya apabila dalam keadaan kita especially lebih-lebih lagi pada tempoh akhir kehamilan. Di sini selalu akan ada pelbagai discharge, orang panggil pelbagai benda yang keluar. Jadi di situ kita hanyalah perlu untuk kita bersihkan dan kita melakukan solat kita seperti biasa. Okey, baik.
Berperbincangan pula tentang air ketuban, tentang air ketuban. Jadi air ketuban ini ialah cecair yang tidak berbau hancing seperti air kencing dan tidak pekat seperti lelehan faraj. Jadi dia sangat macam cair. Dia cair tapi tak berbau. Dan kebiasaan air ketuban bersifat jernih dan tidak berwarna. Dia tidak berwarna seperti air kencing lah. Air kencing kan kita boleh nampakkan kerana berwarna kuning pekat dan sebagainya. Tapi ini jernih sahaja. Tapi kadang-kala boleh juga terjadinya air ketuban ada berwarna kehitaman atau kecoklatan kerana ia bercampur dengan najis si bayi ini. Jadi untuk berkenaan dengan hukum tentang mengenai air ketuban, apakah hukumnya? Jadi di dalam perbahasan di kalangan fuqaha, ahlu fiqh, mereka mengatakan bahawa status air ketuban ini sama seperti najis. Contohnya macam samalah kita treat dia macam, contoh maaf kata kita membersihkan air besar ataupun membersihkan kencing. Jadi seperti itu. Jadi kita pastikan supaya baunya, warnanya dan rasanya tu telah hilang daripada pakaian tersebut dan kita boleh meneruskan solat seperti biasa. Jadi di kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah merumuskan bahawa majoriti ulama bersepakat bahawa cecair atau benda air yang keluar daripada kemaluan wanita sebelum kelahiran adalah membatalkan wudu. Jadi seandainya pada ketika itu, contohlah kita ambil contoh, wanita sedang hamil ni, dia sedang melakukan solat. Solat sekali tiba-tiba air ketuban pecah. Jadi bila air ketuban pecah, jadi di situ secara sekaligus membatalkan wuduknya. Jadi perlulah untuk dia menghentikan solatnya, tapi tak bermakna dia tak perlu solat langsung. Maknanya dia berhentikan dulu solatnya dan pastikan air ketuban tu telah kering, telah tiada lagi air yang mengalir, air ketuban yang mengalir. Sebab apa? Sifat status air ketuban tersebut najis kan. Jadi sama seperti buang air kecil lah kan. Kita pastikan air kecil tu dah tak ada, dah selesai. Kemudian barulah kita memperbaharui wuduk dan kita solat seperti biasa. Perlu mandi tak? Perlu mandi hadas besar tak? Dah tak perlu. Sebab apa? Cara kita mengendalikan air ketuban ini sama juga macam kita mengendalikan najis. Seandainya keluar najis, kita hanya perlu memperbarui dengan ambil wuduk sahaja. Jadi bukanlah ia nifas yang mengharamkan salat dan membatalkan puasa. Seandainya pada ketika itu juga, kalaulah air ketuban itu pecah sewaktu bulan Ramadan contohnya kan, sewaktu bulan Ramadan, jadi adakah dia membatalkan puasa? Tidak. Sahaja harus diteruskan ibadah puasanya seperti biasa. Alhamdulillah, kita dah selesai dengan perkara-perkara berkenaan dengan darah-darah ataupun perkara-perkara yang keluar daripada faraj wanita. Dan kini dibincangkan pula di muka surat 106, muka surat 106, iaitu bagaimana pula dengan pengurusan janin yang keguguran. Jadi kadang-kadang kita sebagai dalam kehidupan pasangan suami isteri diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menetapkan keimanan masing-masing, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan mereka satu pahala yang lebih, kerana apabila janin ini gugur ataupun telah pergi, tapi ia telah dijanjikan oleh Allah, telah dijanjikan oleh Allah bahawa janin tersebut dia akan membawa ibu ayahnya tu masuk ke syurga. Seperti mana yang telah diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi proses keguguran ini haruslah dilalui dengan penuh kesabaran, dengan penuh rasa belas kasihan antara suami dan isteri. Si suami hendaklah sentiasa memberi sokongan, memberikan kata galakan, dan ini semata-mata berlaku kerana Allah, kerana Allah yang ingin menentukan. Jadi baik, dalam bab fiqah pula, bagaimana cara kita untuk kita menguruskan janin yang telah gugur.
Jadi di dalam perbincangan ini kita harus faham bahawa seandainya jikalau jenazah biasa apabila seseorang muslim ataupun muslimah telah meninggal dunia, ada 4 perkara yang harus dilaksanakan sebaik sejurus telah pergi meninggal dunia, iaitu yang pertama iaitu kita harus memandikan jenazah tersebut, kemudian kedua kita mengkafankan, ketiga kita menyembahyangkan, dan yang terakhir sekali kita kebumikan jenazah tersebut. Ini adalah kewajipan, keempat kewajipan yang harus dilaksanakan kepada setiap jenazah. Tapi namun jikalau kita berhadapan dengan janin ataupun bayi yang kadang cukup umur sudah matang ataupun belum matang, jadi ada beberapa perkara ataupun hukum di sini. Okey, baik. Yang pertama sekali, kita bincangkan dahulu tentang pengurusan janin yang berusia kurang daripada 6 bulan. Maknanya kecil lagi, kurang daripada 6 bulan. Jadi sini apabila janin tersebut kurang daripada 6 bulan, ada dua perkara yang harus kita lihat. Dua perkara yang harus kita lihat. Yang pertama sekali apa? Pertama sekali apabila kita lihat ada tanda-tanda kehidupan kepada janin tersebut. Ni kurang daripada 6 bulan tapi kita nampak ada tanda-tanda kehidupan. Sewaktu kita lahirkan kita nampak lagi dia ada tanda kehidupan. Dan yang kategori kedua adalah jikalau janin tersebut tidak mempunyai tanda-tanda kehidupan. Okay. Jadi untuk kedua-dua perkara ini, kita akan deal dengan cara yang berasingan. Kita akan hadapi, solusinya adalah dengan ada solusi yang berasingan untuk kedua-dua janin yang gugur ini. Okay. Seandainya janin tersebut jatuh pada kategori yang pertama, iaitu mempunyai tanda-tanda kehidupan. Okay. Maknanya kalau mempunyai tanda-tanda kehidupan tu seperti dia boleh bergerak-gerak lah. Dia boleh bergerak-gerak dan kita nampak dia bernafas. Kadang kita boleh nampak dia perutnya kembung, kempis kan. Masih bernafas lagi bayi tersebut. Okay. Dan kita dah pastikan bahawa memang bayi tersebut masih dalam keadaan hidup. Okay. Sewaktu dia dilahirkan. Okay. Kemudian dia meninggal. Maka bayi tersebut haruslah diuruskan seperti jenazah biasa. Jadi kalau seperti jenazah biasa tu maknanya cukuplah keempat kewajipan harus dilakukan. Harus dimandikan, dikafankan, disemayangkan, kemudian dikebumikan. Jadi adalah kategori yang pertama untuk bayi kurang daripada 6 bulan. Bagaimana pula dengan kategori kedua? Kategori kedua, seandainya bayi tersebut tidak mempunyai tanda-tanda kehidupan. Maknanya bila langsung kita dilahirkan bayi tersebut dah kebiruan contohnya, ataupun dah memang tak bergerak. Okey, jadi di sini dibincangkan tentang dua perkara. Pertama sekali, seandainya bayi tersebut tidak bergerak, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tak nampak dia bernafas, tak nampak dia bernyawa. Maka yang pertama, jikalau bayi tersebut sudah membentuk lembaga manusia, dah ada dia punya cukup sifatnya, kakinya dah terbentuk, 2 tangan dia dah nampak, jari jemari 5, dah nampak features muka dia dan sebagainya. Jadi cara untuk kita kendalikan janin tersebut adalah kita perlu untuk mandi, perlu untuk kita kafan dan kita kebumikan. Tapi apa yang tak perlu, kita tak perlu semayangkan bayi tersebut. Jadi bayi ini apabila sudah membentuk lembaga manusia. Jadi selalunya bayi-bayi sebegini yang dah cukup sifat dan dah cukup nampak ke semua anggota badannya, selalunya berusia lebih daripada 4 bulan. Maknanya dah cukup besar dan nampak dewasa sedikit. Baik, untuk kategori yang kedua, bayi ini tidak mempunyai tanda-tanda kehidupan, tetapi sama juga dia tak ada tanda kehidupan dan kemudian dia belum lagi membentuk lembaga manusia. Tak nampak lagi dia punya ada jari 5, tak nampak lagi kakinya, ataupun mukanya tu masih belum nampak lagi matanya ataupun hidungnya. Jadi seandainya sebegini belum cukup lagi membentuk lembaga manusia, maka cara kita adalah sama seperti pengurusan uri.
pengurusan uri. Jadi bagaimana ia sahaja kita hanya perlu bersihkan daripada darah sebab dia berdarah kan. Kita bersihkan dulu darahnya, pastikan sudah betul-betul bersih dari segala apa kotoran, kemudian kita bungkuskan dengan kain, lalu kita tanam. Perlu tak untuk kita solat? Tak perlu. Sama juga seperti kategori yang kedua tadi, kategori yang A tadi, iaitu sudah membentuk lembaga manusia, tak perlu untuk solat, sama juga macam ini. Cuma bezanya adalah di sini yang belum membentuk lembaga manusia tak perlu untuk kita kafankan. Jadi di sini untuk yang belum bentuk lembaga manusia dia lebih lebih simple cara pengurusannya. Sebab apa? Dia belum lagi ada sifat di situ. Dia belum ada sifat lagi situ. Sekarang ni pula tentang berkenaan dengan janin yang sudah berusia lebih dari 6 bulan. Jadi bagaimana untuk cara kita menguruskan janin yang berusia lebih daripada 6 bulan? Makanya samalah kita treat dia ataupun kita langsungkan sebagaimana jenazah dewasa ataupun jenazah biasa dilangsungkan, iaitu dengan kita diuruskan dengan perlu untuk kita melakukan keempat-empat kewajipan tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Di sini sahaja perkongsian kita pada hari ini. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan berbincang dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan hukum darah istihadah dan sebagainya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.